Yo, what's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Mirul Ahmad guys. Dah 12 hari kita berpuasa guys. Pejam celik dah 12 hari dah. Aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua umat-umat Islam. Okay guys, hari ni aku nak menceritakan tentang kisah seram yang pernah berlaku di Lebuhraya Timur Barat atau dikenali sebagai Jalan Gerik. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita terokai misteri Jalan Gerik ini. Lebuhraya Timur Barat atau dikenali sebagai Jalan Gerik yang menghubungkan laluan Jeli ke Gerik. Sebelum aku nak menceritakan tentang kisah misteri yang pernah berlaku di Lebuhraya ini, aku akan ceritakan sejarah-sejarah pembinaan Lebuhraya ini. Jalan ini panjangnya ialah 123 km. Kalau dari Perak ke Kelantan boleh, Kedah ke Kelantan pun boleh, Penang ke Kelantan pun boleh. Jalan ni ialah jalan belakang ataupun jalan alternatif. Jalan ni lebih cepat daripada highway yang dari utara ke pantai timur dan pantai timur ke utara pun boleh. Sebab itulah banyak kenderaan-kenderaan berat yang menggunakan jalan ni. Terdapat 5 batalion infanteri Kerahan Askar Wataniah telah mengawal laluan-laluan ni. Pada 21 Mei 1974, satu serangan komunis telah merosakkan 63 jentera berat dan seramai 3 orang pekerja JKR mati semasa bekerja. 116 pahlawan dari unit keselamatan telah gugur antara tahun 68 hingga 89 semasa membuat jalan raya ni. Jalan ni dibuka secara rasmi pada 1 Julai 1982, hanya boleh dilalui pada waktu siang sahaja. Sekatan ini telah dimusnahkan pada tahun 1989 selepas perjanjian damai telah ditandatangani di Hat Yai. Aku ada baca satu artikel di mana sepasang suami isteri yang nak balik dari Kuala Terengganu ke Pulau Pinang melalui Jalan Gerik ataupun Lebuhraya Timur Barat. Suami isteri itu bertolak dari Kuala Terengganu pada pukul 10.30 malam dan mula masuk highway Bukit Gerik pada 1.30 pagi. Sampai di Gerik pada pukul 4 pagi dan berehat sebentar di R&R. Jadi si suami ni ingin ke tandas. Dia tinggalkan anak bini dia dalam kereta dan dia lock. And masa dia nak ke tandas tu, dia gerak hati dia nak on alarm kereta. Semasa dia berada di dalam tandas, kereta dia tiba-tiba bunyi alarm. Jadi dia bergegas nak pergi kat kereta dan tengok tak ada apa-apa yang berlaku. Dia melihat kereta dalam keadaan baik, tetapi masa dia tengok isteri dia tu, dia nampak isteri dia seolah-olah macam takut, macam ada benda yang terjadi. Suami dia pun tanya kat isteri dia, kenapa? Jadi isteri dia pun jawab, tadi ada orang lalu mundar-mandir depan kereta dia dan tengok direct dalam kereta. Jadi sebab itulah isteri dia jadi takut sangat. Dan masa tu kereta dia berbunyi lagi, tapi orang dia tiba-tiba hilang guys. So si suami tu pujuklah isteri dia. Dia cakap lah mungkin driver-driver lori kat situ yang lalu-lalu kat situ kan, untuk nak sedapkan hati isteri. Dan mereka pun teruskan perjalanan ke Penang. Start nak masuk highway Gerik ke Baling pada pukul 4.30 pagi. Dan si suami nampak kabusnya sangat tebal dan berat hati nak teruskan perjalanan. Jadi si suami pun rasa macam nak U-turn, tapi nak cari tempat yang terang dan baru U-turn. Itu yang dia plan. Tapi bila dia teruskan perjalanan, still tak ada lampu lagi. Mungkin bateri solar tu pun dah habis kot rasanya. Sebab itulah mungkin dia tak ada lampu kan. Jadi si suami ni pun teruskan perjalanan. Kau nak tahu apa jadi lepas tu? Si suami ni rasa lain macam sangat. Dia tengok isteri dia tiba-tiba terkejut. Dan suami pun suruhlah dia baca doa apa yang patut. Dan suami pun baca apa yang patut kan. And kereta dia pun jadi berat guys. Masa kereta dia tengah berat tu, dia tengah turun bukit guys, gear 5. Tengah turun bukit gear 5. Jadi dia pun tak puas hati, dia drop gear ke gear 4. Still sama juga berat. Bila dia dah jalan depan sikit, dia ada nampak satu lori balak. Dan start situlah kereta dia dah ringan balik. So dia pun tekan balik. Dia pun potong lah lori tu. Kereta dia pun tiba-tiba berat lagi guys. Sepanjang keluar highway nak sampai ke Baling tu, 3-4 kali lah si suami ni tengok cermin kiri kanan. Bila dia tengok tak ada apa-apa, dia tengok lagi tak ada apa-apa. Sampai di BKE Kulim dan si suami pun
berhenti sekejap di Petronas dan berehat. Dia cakap dengan isteri dia nak rehat. Sebenarnya si suami tu tak nak benda tu ikut dia balik. Jadi dia pun cakap dengan isteri dia, dan isteri dia tiba-tiba rasa lega. So diorang pun teruskan perjalanan dan alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Isteri dia ceritakan balik apa yang dia nampak. Korang akan terkejut guys. Sampai saja kat rumah barulah mereka bincang apa yang mereka nampak dan apa yang mereka jumpa semasa perjalanan pergi dan balik. Si isteri barulah buka mulut dan dia bercerita kat suami dia yang semasa perjalanan nak ke Kuala Terengganu, si isteri ni nampak seorang lelaki tua sedang melambai sambil senyum di highway Bukit Gerik. Masa nak balik juga, si isteri nampak lelaki yang sama di tempat yang sama dan sambil melambai tetapi tak senyum. Dan si isteri cakap kat suami, orang tua tu still follow dia perjalanan nak balik tu. Wow. Dan si isteri ni pun lawan, beranikan diri dan buat-buat tak nampak. Masa kereta diorang tengah berat, si isteri pun dapat rasakan kereta tu berat, tapi isteri dia tak bercakap. Yang isteri dia nampak adalah ada benda putih yang follow diorang sekali guys. Dan bila semuanya dah cerita, barulah mereka lega dan rasa macam benda ni adalah satu pengalaman yang tak diingini oleh orang-orang lain. Dan alhamdulillah pasang suami isteri tu pergi dan balik selamat dan tiada apa-apa yang berlaku. Cuma terasa macam kereta berat dan ada gangguan-gangguan, tetapi diorang tak nak buka mulut pada masa tu. Dan bagus jugalah, mungkin tak boleh buka mulut. Kalau kita tegur benda tu, lagilah benda tu jadi ikut kita kan. So kalau korang nak lalu highway ni, lalulah di waktu siang, jangan waktu malam. Kalau tak nak benda-benda ni jadi. Dah lepas waktu subuh tu, kalau korang nak tempuh jalan tu, jalanlah, tak ada masalah. Jangan tengah malam, dari pukul 12 sampai ke pukul 5 tu kalau boleh elakkan lah. Berhentilah kat mana-mana, tidur ke mana-mana. So guys, inilah cerita yang aku baca kat artikel tu. Sepasang suami isteri yang lalu di Jalan Gerik atau Lebuh Raya Timur Barat. Bagi korang seram tak benda ni? So bagi aku pun dah seram kan? Aku pun pernah hampir nak lalu sana, tapi alhamdulillah masa aku, abang aku dan isteri aku hampir nak lalu sana, tapi abang aku cerita pasal benda tu, so aku pun cancel lah. Tak boleh go ni, tak boleh go. Jadi apa pendapat korang pasal cerita ni? So kalau kita rasa macam ada benda yang ikut, kita bacalah apa yang patut, dan kalau boleh jangan takut. Sebab kalau kita takut, dia lagi berani. So kita kena berani juga. Okay guys, sampai sini je cerita seram yang aku dapat ni. So korang jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. So bantu aku naikkan channel ni guys. Okay, jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.